Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Din Idaham bin Ahmad Syukri dan hari ini saya ingin menerangkan mengenai pencegahan dan rawatan penyakit. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari saya terangkan apa itu patogen. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit kepada manusia dan kebanyakannya patogen adalah parasit yang hidup pada perumah dan memperoleh nutrien daripadanya. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis penyakit dan simptom-simptomnya. Bermula dari bakteria. Penyakit yang boleh didapati dari bakteria ialah kancing gigi. Kekejangan otot yang amat menyakitkan yang lazimnya bermula dengan otot bahagian rahang. Sistem ini dipanggil lockjaw atau trismus. Penyakit tidak dapat membuka mulut kerana rahang yang kejang. Kekejangan ini juga boleh melibatkan otot leher, belakang badan, peha dan kumpulan otot yang lain. Otot pernafasan juga mungkin terlibat sehingga menjejaskan pernafasan. Selain itu, kekejangan ini bertahan untuk tempoh masa yang lama, malahan bertambah lebih teruk sehingga menyebabkan tulang patah atau otot koyak. Antara simptom-simptom yang lain selain kekejangan otot adalah sukar untuk menelan, membuang air dan najis yang tidak terkawal, demam panas sehingga berpeluh, tekanan darah tinggi dan kadar denyutan jantung yang meningkat. Selain dari kancing gigi, E. coli juga adalah salah satu penyakit yang daripada bakteria. E. coli ialah nama sejenis kuman atau bakteria yang tinggal dalam saluran penghadapan manusia dan haiwan. Jangkitan E. coli sangat biasa berlaku. Ia boleh terjadi kepada pesakit pelbagai umur, tetapi kebanyakan daripadanya tidak berbahaya. Namun, sebahagian daripadanya boleh mengakibatkan kematian. Sistem biasa bagi jangkitan E. coli adalah cerit-berit daripada tahap ringan dan berair hingga tahap teruk dan berdarah. Seterusnya, kekejangan abdomen, sakit atau ketenderaan. Dan akhir sekali, loya dan muntah bagi sesetengah orang. Penyakit seterusnya adalah virus. Antara penyakit yang boleh didapati daripada virus adalah rhinovirus. Rhino bermaksud hidung dalam bahasa perubatan. Jadi, rhinovirus pula bermaksud virus yang hidup dalam rongga hidung kita. Rhinovirus merupakan virus yang paling biasa menyebabkan penyakit selesema dan batuk di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Ia menyebabkan hampir 1/3 hingga 50% daripada kes-kes selesema untuk manusia. Rhinovirus kebiasaannya menyebabkan selesema dan batuk biasa, tetapi bagi golongan kanak-kanak terutamanya bayi, sesetengah akan mendapat jangkitan paru-paru mahupun keradangan salur pernafasan bronchial, acute bronchiolitis. Bagi pesakit yang mempunyai asma, kuman rhinovirus ini kerap menyebabkan serangan asma terutamanya di kalangan dengan asma tidak terkawal. Seterusnya, yang lain dan tak bukan COVID-19. Ya, COVID-19. COVID-19 adalah penyakit jangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak yang mengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom yang serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. Di sebalik penyakit-penyakit tersebut, sudah pasti kita mempunyai penawarnya.
Oleh itu, saya akan menerangkan penggunaan antibiotik untuk perubatan. Antibiotik merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merencat pembiakan kuman. Antibiotik sememangnya khusus untuk melawan bakteria sahaja dan ia tidak boleh melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti selesema dan influenza ataupun jangkitan kulat seperti candidiasis. Ia berupaya membunuh bakteria yang dibiak dan juga menghalangnya daripada merebak. Berikut adalah contoh-contoh ubat daripada antibiotik. Penisilin digunakan dalam rawatan sebagai kawalan pencegahan dan penambahbaikan penyakit seperti jangkitan kelamin, jangkitan bakteria luka atau dijangkiti dari haiwan. Cephalosporin. Ubat ini digunakan khususnya untuk merawat infeksi tulang seperti otitis media, infeksi kulit dan infeksi saluran kelamin. Streptomycin digunakan untuk merawat penyakit batuk kering, jangkitan urinari, penyakit TB, pneumonia dan disenteri. Kita sudah tahu bahawa antibiotik tidak mampu melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus. Akan tetapi, antiviral boleh. Antiviral merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merawat jangkitan virus. Pemberian ubat antiviral adalah untuk merawat gejala dan tanda penyakit serta mengurangkan risiko komplikasi penyakit. Ubat ini juga mampu merawat jangkitan seperti hepatitis, HIV, influenza, virus herpes simplex atau HSV dan virus varicella zoster atau VZV. Bagi yang mempunyai penyakit kulit, jangan risau. Kita mempunyai antifungal. Antifungal merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merawat pelbagai jenis parasit. Ubat-ubat antifungal merupakan golongan ubat anti-jangkitan yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit, kuku, mulut, tekak dan alat kelamin. Ubat-ubat ini boleh didapati dalam bentuk tablet, krim dan lotion. Contoh-contoh ubat anti kulat dalam kelas ini termasuk isoconazole, miconazole, fluconazole, griseofulvin, terbinafine dan amorolfine. Di sebalik kebaikan-kebaikan antibiotik, antibiotik juga mempunyai kesan-kesan negatif. Antaranya ialah pengambilan ubat tanpa pengawasan doktor juga boleh memudaratkan tubuh. Sesetengah ubat mengandungi dadah tertentu yang mendatangkan kesan sampingan yang berlainan terhadap tubuh manusia. Pengambilan melebihi dos yang telah ditetapkan boleh menyebabkan alahan dan kerosakan buah pinggang dan hati. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat atau berlebihan akan menyebabkan kerintangan antibiotik. Bagi sesiapa yang tidak tahu apa itu kerintangan, kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Kerintangan terhadap antibiotik terjadi apabila bakteria mengubah dirinya sebagai cara untuk mengurangkan atau menghapuskan kebersanan antibiotik. Atau dalam bahasa kasarnya, kuman tersebut menjadi kebal. Sekian daripada saya dan saya harap perkongsian ilmu ini dapat membantu semua. Sekian, terima kasih.